kesimpulan dia ialah ahli-ahli politik ataupun mereka yang masuk berada dalam dunia politik hari ini bukan golongan yang bijaksana. Itulah yang kebimbangan kita kerana kita terpaksa import. Yang ini saya memang setuju. Tidak kisah dari segi teknokrat ke golongan agamawan dan sebagainya, ahli politik negara Malaysia semakin lama semakin tidak berkualiti. Sebab itu parlimen kita seperti zoo negara, mereka sebenarnya tak faham. Ahli parlimen kita bukan saja tidak berkualiti dari segi ekonomi, dari segi kewangan, dari segi kebijaksanaan dan sebagainya. Dari segi kerajinan pun bermasalah. Kehadiran Datuk Hamzah dengan Muhyiddin di parlimen, Muhyiddin ada 25% saja. Hamzah 28%. Haji Adil lagi teruk. Kalau daripada kacamata saya ahli UMNO, ketua pemuda UMNO sendiri di Negeri Melaka, di Cawangan. Jadi saya sebenarnya melihat dari sisi lain sikit, Shan, saya melihat bahawa sekarang ini umum telah pun mengetahui bahawa Presiden UMNO berhadapan dengan cabaran yang utama adalah kesihatan sendiri. Ialah bagi saya, siapa pun berdepan dengan sakit, bila itu adalah sebagai satu cabaran untuk menyelesaikan isu peribadi sendiri. Jadi kena ada satu plan B. Siapa pengganti, ataupun sudah ada satu exit policy. Berapa tempoh lama akan berundur, akan keluar. Jadi kerana Tok Mat ini daripada peringkat negeri, daripada menteri besar. Tak pernah pun sebelum ni Tok Mat jadi menteri, dilantik menjadi menteri pertahanan. Jadi jambatan antara PKR dan juga UMNO adalah Zahid sahaja. Sekiranya Datuk Zahid tidak ada lagi dalam kerajaan, tidak ada lagi sebagai Presiden UMNO, akan gugur kerajaan perpaduan ini secara serta-merta. Saya nampak pula Datuk Seri Anwar PMX sekarang ni sedang fokus untuk memperkasakan hubungan Malaysia dengan antarabangsa. Pergi ke Dubai, pergi ke Arab Saudi, pergi ke US, pergi ke China, pergi ke Jepun. Jadi, untuk membina satu jambatan baru selepas Zahid, saya merasakan Zahid membuat satu strategi meletakkan Tok Mat di Menteri Luar supaya Tok Mat lebih akrab dengan Anwar. Bila hubungan Anwar dan juga Tok Mat ini akrab, maka tidak ada masalah untuk Datuk Zahid bagi pass button ini kepada Tok Mat. Saya nampak macam tu. Cuma sekarang ni kita tak dapat nak melawan arus. Melawan arus itu maksudnya formula yang dah biasa digunakan oleh mana-mana Perdana Menteri. Jawatan-jawatan kanan dalam parti, mereka ni mesti jadi Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri. Ini adalah Menteri-Menteri kanan. Jadi Menteri Luar ni orang cakap, Menteri Luar lah, jaga luar. Jadi daripada aspek kuasanya, memang Tok Mat akan lebih jauh dengan akar umbi UMNO. Kerana lebih fokus menjaga isu-isu antarabangsa. Tapi saya tidak nampak niat Zahid untuk mengenepikan Tok Mat. Tapi Tok Mat ni pun saya yakin sekarang ni politik begitu dinamik. Sekalipun Shan, kalau berada sebagai Menteri Luar, boleh digunakan untuk mengukuhkan hubungan dengan Anwar dan juga dengan akar umbi. Kerana Tok Mat ini, dia, orang cakap, timbalan Presiden ini, apa-apa berlaku kepada Presiden UMNO, dialah yang akan memangku jawatan Presiden. Bila memangku jawatan Presiden, dia akan membuat pemilihan parti. Jadi advantage itu sebenarnya mungkin ada kepada Tok Mat. Tapi dalam politik saya pun tak berapa pasti sebab hati masing-masing. Kita pun kadang-kadang susah kita nak duga. Tapi yang paling penting saya nak tanya Shan ialah kenapa beberapa orang-orang daripada Datuk Zahid ni tiba-tiba diangkat pula menjadi Menteri Kanan seperti Khalid Nordin? Yang ini sampai sekarang saya masih terfikir-fikir jawapannya. Dan saya tak dapat jawapan yang paling tepat ataupun cuba menganalisis. Cuma pertama mungkin dari segi seniority dia, iaitu dia naib Presiden UMNO. Yang kedua, dia adalah faktor Johor. Sebab
pakar YDPA akan datang daripada Sultan Johor, dan Kaledoni ini merupakan satu-satunya orang UMNO dalam yang berada di Johor sekarang untuk dinaik ke kementerian ini. Sebab kalau kita tengok Presiden Datuk Seri Johari Ghani, pakar ekonomi, pakar kewangan, tapi kenapa dia diletak untuk jaga ladang ni? Kenapa dia jadi Menteri Peladangan? Dia bukan sengaja nak bagi Datuk Johari jadi Menteri Peladangan, sebab memang kementerian-kementerian yang penting yang berkaitan tentang kepakaran dan ilmu dan kebolehan yang ada pada Datuk Johari ini sudah diisi oleh orang lain. Sebab Datuk Johari memang pakar sebagai seorang ekonomis, businessman, corporate man, accounting, benda-benda yang sebegini. Dia memang tak sesuai pun. Kurang sesuai lah kalau nak jadi Menteri Pertahanan ke, Menteri Luar Negeri ke, nak menjadi Menteri Undang-Undang pun tak sesuai, nak menjadi Menteri Kementerian Pengajian Tinggi pun tak sesuai. Dan dalam kalangan portfolio-portfolio yang berkaitan tentang ekonomi dah dipegang oleh Rafizi. Kementerian Kewangan pula dah dipegang oleh orang yang paling layak dalam sejarah negara Malaysia, iaitu Timbalan Menteri yang kedua, Datuk Amir Hamzah. Datuk Amir Hamzah, sehebat-hebatnya Johari, taklah setanding Datuk Amir Hamzah. Sebab sejarah Datuk Amir Hamzah yang ramai tidak tahu adalah dia merupakan CEO banyak syarikat besar-besar di negara Malaysia, daripada Shell, daripada anak syarikat Khazanah, daripada Petronas, TNB, Samdabi dan EPF. Dan sejarah ni dalam EPF pun memeranjatkan. 9 bulan dia ambil alih sejak 2021, 9 bulan saja pendapatan pelaburan KLBSP itu meningkat sebanyak 33%. Dan sebelum dia sekarang letak jawatan untuk menjadi Menteri Kewangan yang kedua, dia berjaya untuk meningkatkan nilai pelaburan KLBSP kita sampai 1.1 trilion jika tidak silap saya. So, kewangan dah ada orang ambil, ekonomi dah ada orang ambil. MITI, Datuk Tengku Zafrul juga seorang teknokrat yang amat berkebolehan. So, bagi saya, sektor peladangan ini juga berkaitan tentang ekonomi. Sebab Malaysia memiliki 5% daripada GDP KDNK Malaysia datang daripada sektor peladangan. Penting juga, sebab dia berkaitan tentang kelapa sawit, kelapa, getah, pelbagai jenis peladangan. Satu komoditi yang amat penting lah untuk Datuk Johari untuk perform. Cuma Shen perasan tak formula import pemain-pemain luar daripada teknokrat ini sejak daripada zaman Datuk Najib. Ambil Wahid Omar daripada Maybank untuk jadi Menteri Ekonomi, jadi Menteri Kewangan, and then ambil Tengku Zafrul daripada CIMB, dibawa masuk menjadi Menteri Kewangan. Kali ini Amir Hamzah. Jadi apakah ini sebenarnya sebagai satu tanda ketandusan pakar-pakar ekonomi daripada ahli politik sendiri, sehingga terpaksa import pemain-pemain ekonomi daripada luar? Dan yang terbaru kalau Shen tengok, yang Menteri Agama juga tak ada daripada ahli politik, dia lantik senator. Timbalan Menteri Agama juga dilantik sebagai senator. Jadi kesimpulan dia ialah ahli-ahli politik ataupun mereka yang masuk berada dalam dunia politik hari ini bukan golongan yang bijaksana. Itulah yang kebimbangan kita kerana kita terpaksa import. Yang ini saya memang setuju. Tidak kisah dari segi teknokrat ke golongan agamawan dan sebagainya. Ahli politik negara Malaysia semakin lama semakin tidak berkualiti. Sebab itu parlimen kita seperti zoo negara, dan benda-benda semudah ekonomi itu mereka sebenarnya tak faham. Seperti episod lepas yang saya ulas, bukan saja tak faham bang, ahli parlimen kita bukan saja tidak berkualiti dari segi ekonomi, dari segi kewangan, dari segi kebijaksanaan dan sebagainya. Dari segi kerajinan pun bermasalah. Saya akan kongsi satu statistik yang amat menarik untuk dikongsikan adalah kita lihat semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan, kehadiran Datuk Hamzah dengan Muhyiddin di parlimen, Muhyiddin ada 25% saja. Hamzah 28%. Sangat rendah. Haji Hadi lagi teruk. Haji Hadi rasanya 33%. Oh, tinggi lagi. Tinggi sikit. Maksudnya dalam 100 hari mereka datang 25 hari. Sebab itu, kita kalau masih ingat apa yang Tengku Razali kata, Muhyiddin adalah pemimpin yang paling malas.
Tak apa. Statistik yang kedua, lepas itu mereka menjadi ketua pembangkang. Lepas jadi ketua pembangkang, kehadiran Datuk Hamzah itu ada sedikit meningkat sebab disebabkan dulu kehadirannya sebagai kerajaan 28% dipertikaikan, dia cuba nak jadi rajin lah meningkat sampai 61%. Cuma apabila Hamzah setahun ini menjadi ketua pembangkang, kehadiran 61% itu jauh lebih kurang apabila Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang sebanyak 94%. Uish. So, nampak tak perbezaan tu? Nampak tak dalam semangat untuk mentadbir negara dekat luar parlimen tiap-tiap hari buat fitnah, bantai kerajaan, tapi dalam parlimen pun mereka tak akan hadir untuk memperjuangkan isu-isu rakyat. Ini satu berita yang sangat panas dan juga dinanti-nantikan. Yes.